Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya akan berkongsi mengenai hukum menanggalkan hijab atau tudung di tempat kerja. Baru-baru ini tular berkenaan isu pemakaian pramugari yang dibahaskan di sidang parlimen, di mana salah seorang ahli parlimen mengajukan soalan berkenaan pemakaian pramugari di Malaysia. Hal ini dibangkitkan kerana ada di antara pramugari yang bertudung menutup aurat di luar waktu kerja, namun terpaksa membuka tudung mereka ketika bertugas. Ada pula dalam kalangan masyarakat yang mempersoalkan isu yang dibangkitkan tersebut dengan menuduh ahli parlimen tersebut sebagai mata keranjang, tidak menundukkan pandangan dan sebagainya. Isu ini juga pernah berlaku di sektor-sektor lain, bukan sahaja di sektor penerbangan. Berbeza pula dengan negara luar, terbaru syarikat penerbangan Ukraine membenarkan pramugari mereka memakai uniform yang selesa dan sopan. Termasuklah British Airways yang membenarkan petugas penerbangan mereka untuk memilih mengenakan seluar ketika bertugas atas dasar hak asasi manusia. Tidak lupakan negara jiran kita iaitu Brunei terlebih dahulu mewajibkan pemakaian sopan dan menutup aurat buat petugas penerbangan mereka. Berbalik kepada fokus utama yang hendak saya sampaikan ialah apakah hukum menanggalkan tudung di tempat kerja. Setiap wanita muslimah yang telah baligh dan telah datang haid diwajibkan bertudung untuk menutup aurat sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu adalah agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha walladribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna. Maksudnya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan yakni auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya yakni auratnya. Yang dimaksudkan khimar dalam ayat yang dibacakan tadi ialah penutup atau tudung rambut kepala. Nas Al-Quran ini jelas dan tidak menerima tafsiran makna yang lain. Nabi SAW juga bersabda, Ya Asma, in al-mar'ata idha balagatil mahid lam yasluh an yura minha illa hadha wa hadha, wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Hai Asma, apabila seorang wanita datang haid, maka tak ada yang layak terlihat kecuali hanya ini dan ini, sambil baginda menunjuk ke muka dan telapak tangannya. Negara Islam terdahulu dan yang terkemudian sepakat bahawa berhijab atau bertudung adalah wajib. Bertudung juga bukanlah satu tanda untuk membezakan orang Islam dengan yang lain, tetapi ia adalah satu kewajipan dan sebahagian daripada tuntutan agama. Menurut Syekh Ali Jumaah, Mufti Besar Mesir berkenaan menanggalkan tudung di tempat kerja, beliau berpandangan bahawa tidak boleh menanggalkan tudung semata-mata untuk pekerjaan kerana tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada pencipta, dan ia bukanlah dalam keadaan terpaksa, di samping terdapat banyak lagi peluang pekerjaan di tempat lain yang tidak melarang untuk bertudung. Namun, sekiranya dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan kemudaratan, maka harus baginya mengharuskan perkara yang haram yakni membuka tudung atas jalan kemudaratan. Namun, kembali berhijab atau bertudung adalah perkara pertama yang mesti dilakukan apabila hilangnya kemudaratan berdasarkan setakat mana kemampuannya. Maka, selain daripada waktu bekerja, hendaklah dipakai hijab atau tudung tersebut. Di Malaysia, isu pemakaian uniform pramugari ini tertakluk di bawah bidang kuasa Kementerian Sumber Manusia. Selain ia juga berdasarkan hal ehwal kebajikan pekerja yang dinyatakan di bawah Akta Kerja 1955. Perkara ini juga tertakluk pada dasar syarikat penerbangan berkenaan yang tidak memerlukan keputusan kabinet. Adalah sebabnya syarikat-syarikat yang tidak membenarkan pemakaian tudung menyambut semula polisi syarikat mereka bagi meraihkan majoriti pekerja di Malaysia beragama Islam, sekurang-kurangnya memberi pilihan atau option kepada pekerja untuk memilih sama ada bertudung atau tidak. Oleh hal demikian, sebagai seorang Muslim dan mukmin, hendaklah kita menyokong serta mendukung segala usaha bagi memartabatkan penutupan aurat di kalangan wanita Muslim, khususnya di Malaysia, tanah air tercinta.